peluang dan kesempatan turun ke bawah dan melihat permasalahan yang dihadapi. Dan saya ucap terima kasih juga kepada Menteri Dalam Negeri Saudara Saifuddin, KSU dan khususnya Ketua Menteri yang setuju dengan selalu saranan saya. Tiap kali kalau saya melawat ke negeri-negeri, malah di sekitar Kuala Lumpur, kalau makan, kita makan di gerai dan warung. Kalau melawat, kita melawat melihat keadaan sebenarnya. Tidak hanya bangunan-bangunan permai dan indah. Kalau sekolah sepanjang tahun lalu, saya tumpu sekolah daif dan sekolah di mana tandas rosak dan jumlahnya besar sekali. Bayangkan, Malaysia yang terkenal sebagai negara maju dengan hasil mahsul yang banyak, tetapi 8,600 tandas di sekolah itu tak boleh digunakan. Dan Alhamdulillah tahun lalu kita tumpu dan kita mampu selesaikan. Maknanya kalau diserahkan tugas, diberi tumpuan kepada sekolah, kepada Jabatan Pendidikan dan minta disegerakan, boleh selesai. Tahun ini 2024 saya beri tumpuan perumahan. Perumahan polis, perumahan tentera, perumahan pejabat awam. Kerana kita dapat maklumat dan saya saksikan kedudukan rumah-rumah anggota polis itu sangat daif. Dan seolah-olah dalam 10-15 tahun itu kalau ada langkah-langkah kecilan, tapi tidak ada satu dasar perbaiki. Saya kurang faham, bukanlah maksud saya nak menyinggung pentadbiran yang lalu. Tapi ada masalah besar kita. Semua ada anak, semua tahu kedudukan sekolah. Bagaimana boleh kita biarkan sekolah sampai 8,600 sekolah itu, tandas pun tak selesai. Semua ahli parlimen bertugas di kawasan parlimen masing-masing dan tahu kedudukan perumahan anggota polis. Ya. Memang disuarakan, saya tahu rakan saya ahli parlimen Kota Melaka memang pernah bangkitkan di parlimen tentang kedudukan IPD Melaka Tengah ini. Tetapi tindakan ini ambil tu kurang memerangsangkan. Sebab itu arahan saya kepada rakan-rakan saya Jemaah Menteri, kemukakan dalam mesyuarat Jemaah Menteri bukan sahaja setakat projek-projek rasaksa yang baru. Selesaikan masalah asas dulu. Pejabat. Kita tengok IPD setengah pejabat itu masih tidak ada perubahan. Perumahan dan Melaka Tengah ni mungkinlah keadaan yang di antara yang paling teruk yang saya saksikan untuk pejabat atau IPD. Jadi sebab itu saya dalam kunjungan singkat ini saya rasa perlu kita ambil tindakan segera. Saya ucap terima kasih kerana kerjasama yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Ketua Menteri. Kerana terutama pada polis lah ya. Ni Ketua Menteri Melaka ni ahli pantun. Kadang keringat peluh membasah, mencurah bakti tiada tara. Polis dan rakyat tak mungkin berpisah menjaga keamanan demi negara. Sultan Muzaffar, Sultan hebat. Melaka tersohor seantero Nusantara. Rakyat dijaga, negara selamat. Itulah jasa polis diraja Malaysia. Kalau dah puji, orang tanya apa lagi dapat? Maka saya setuju dengan saranan tadi. Kalau kita nak perancang bangunan baru, dia akan mengambil masa terlalu lama. Ya, 3-4 tahun paling cepat. Jadi kita setuju dengan cadangan segera untuk IPD ini dipindah ke Wisma Amanah. Dan
kalau dalam tempoh 2 minggu saya beritahu KSU dan TKSP ada, KPICU ada, dan Ketua Menteri dan SS ada. Kalau dalam tempoh 2 minggu dia selesaikan semua soal pemindahan, serah tanah ini kepada kerajaan negeri dan ambil alih Wisma Amanah dengan harga yang munasabah, kerana Ketua Menteri dia kata dia prihatin kepada polis. Kalau prihatin jangan bagi kos tinggi sangat. Dan kalau 2 minggu diselesaikan, saya akan rujuk kepada Jemaah Menteri kerana soal pemindahan milik tanah ini selalu kita sangat strict. Dulu tanah-tanah kerajaan ini senang sekali diberi pada swasta. Sejak tahun lalu saya arahkan tidak dibenarkan, melainkan dengan alasan-alasan yang kukuh dan diikut kaedah yang betul dan diluluskan oleh Jemaah Menteri. Maka dalam kes ini keadaannya berbeda, kerana tidak diserahkan kepada swasta, diserahkan kepada kerajaan negeri, dan kita ambil alih Wisma Amanah. Dan dalam tempoh 2 minggu kalau semua keputusan dibuat, saya akan sediakan belanja yang cukup untuk perbaiki supaya sesuai, diduduki dan dimulakan penggunaan itu dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang. Walaupun saya dari segi dasar tidak setuju dengan apa-apa keputusan yang dibuat melalui rundingan terus, kan sudah saya tahu rundingan terus selama ini adalah tempat dan ruang bagi pemimpin politik dan syarikat-syarikat kaut keuntungan berlipat kali ganda. Maka harus ada kaedah mempercepatkan, tetapi ada proses mempercepatkan tender khas. Mesti ada proses itu, dan kalau boleh dipercepatkan dalam tempoh 2-3 bulan dan disiapkan supaya pemindahan itu berlaku dalam beberapa bulan akan datang. Kalau lambat itu salah pengarah logistik dan ketua polis negeri. saya dah bagi arahan, TKSP ada, kalau keperluannya berapa disebut tadi 4 juta atau 5 juta, saya boleh luluskan segera supaya pemindahan itu boleh diluluskan. Jadi ini harus memenuhi semua keperluan yang ada sekarang. Baik, selesai satu bab. Jangan saya kalau yang katakan Anwar umum hari ini tak berjalan. Saya nak tegaskan di sini, saya beri kelulusan. Kalau proses itu dipercepatkan, siap cepat. Ya. Tugas saya siapkan dana, beri kelulusan dan bawa kertas atau menyokong kertas daripada KDN ke Jemaah Menteri. Kalau KSU tercekap, dia bawa dalam tempoh 2 minggu. Kalau dia lembab, 2 bulan. Kalau kerana dia cekap, maka 2 minggu insya-Allah. Baik. Itu soal APD Melaka Tengah. Yang kedua, perumahan. Saya beritahu tadi kepada Ketua Polis Negeri dan KSU kenal pasti semua perumahan polis di Melaka ikut keutamaan, dan kita telah beri peruntukan 1 bilion ringgit untuk perumahan, repair dan perbaiki rumah-rumah pejabat awam. Dan saya telah maklum kepada Perbendaraan, Kementerian Kewangan bahawa sekiranya jumlah ini perlu ditambah, kita akan cari jalan untuk menambah. Kerana saya mahu tahun ini, tahun lalu kita selesaikan masalah tandas, tahun ini kita selesaikan perumahan penjabat awam, khususnya polis, tentera, penjara. Saya tak lupa penjara, saya lama pengalaman, dan guru, rumah guru dan rumah-rumah lain. Itu kita sediakan. Untuk tentera itu nampak lebih laju prosesnya kerana dia serahkan, kita menyerahkan tugasnya kepada Kor Kejuruteraan, Engineering Corps, Angkatan Tentera. Jadi bila dia laksanakan, kos lebih rendah dan lebih cepat. Untuk Polis Diraja Malaysia, terpaksa dibuat proses tender terhad, tetapi patut disegerakan. KSU akan bincang dengan mungkin KPICU dan Perbendaraan bagaimana boleh dipercepatkan
Kerana saya tak mau lagi nanti orang merungut, umum hari ini, kemudian tak berapa tahun lagi nak siap. Ya, bangunan ini mengikut Datuk Seri Rauf telah pun ada sedia dan boleh digunakan dalam tempoh yang cepat. Saudara, tugas dan peranan PDRM itu sedia dimaklum. Ia menjadi tunggak mempertahankan keamanan dalam negeri. Walaupun pasukan keselamatan, tentera dan APMM juga menjaga sempadan dan di luar negara. Tetapi kita tidak boleh remehkan tugas dan pengorbanan yang bekerja menjaga negara ini sebagai negara aman. Saya pergi ke luar negara bila pelabur datang ke Malaysia. Itu Malaysia sampai ke tahap dan kategori negara aman. Dia tidak pernah pertikai. Dan kita kadang-kadang anggap ini sebagai satu perkara biasa. Sebab itu saya selalu ingatkan kawan-kawan saya, termasuk dalam jemaah menteri dan pimpinan politik, jangan kita anggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Tidak. Dia memerlukan ketangkasan, kecekapan, pasukan keselamatan dan PDRM. Dia memerlukan tahap pegawai yang lebih profesional dan elak daripada kelompok kecil merosakkan imej dan integriti polis. Ketua Polis Negara beberapa hari yang lalu memang menyergah kuat pegawai-pegawai polis yang terlibat dalam beberapa kes rasuah dan salah guna kuasa. Tapi dia maklum kepada saya berjumlah ini memang jumlah kecil. Tapi walaupun jumlahnya kecil, dia memberikan imej yang buruk kepada PDRM keseluruhannya. Jadi saya minta kerjasama pasukan polis di semua peringkat. Ya, perbaiki. Kerana kita cuba merubah imej dan sistem di negara kita ini. Ya, negara kita ini memang punyai rekod yang cemerlang dalam banyak hal. Tetapi negara kita juga tercemar kerana imej salah guna kuasa dan rasuah yang mencalar. Ya. Dan sebab itu, sudah tahu dalam setahun yang lalu ini, saya tidak tolak ansur. Saya tahu risiko seperti mana pegawai-pegawai polis lebih arif. Sudah tegas ambil tindakan terhadap judi haram, atau penjenayah, ataupun pengedar dadah. Memang ada risiko. Ya. Dia memerlukan kecekalan dan keberanian serta ketangkasan. Seperti jebat, kata Ketua Menteri, untuk melaksanakan tugas. Samalah dalam kerajaan pun. Untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang kecil, ikan bilis ini mudah. Orang tak peduli, dia sakit ke, dia di hospital ke, dia tua ke, kalau dia salah, dia heret, dia masuk lokap, kemudian didakwa. Tetapi bila kita heret orang-orang kaya yang bilioner, yang mencuri bilion ringgit dan kononnya dia uzur atau dia tua atau kes lama, terus ada yang nak pertahankan, termasuk sebahagiannya ahli-ahli parlimen yang bicara soal Melayu, soal Islam. Saya tak tahu di mana nilai dia. Mana boleh kita bicara soal Melayu, kewiraan dan kepahlawanan, dan kita biarkan negara dirosakkan oleh pengkhianat yang mengompak kekayaan negara kita. Ya. Jadi saya harap sudah faham mengapa saya keras dalam bidang ini, kerana saya tidak mau negara ini dijadikan tempat untuk digeledah. Jadi Perdana Menteri untuk apa? Supaya bila kita berhenti, kekayaan kita berbilion ringgit. Jadi Menteri Kewangan untuk apa? Kerana kita boleh kayakan seluruh saudara kita. Ini mesti dihentikan. Nah, kalau pimpinan bermula begitu, signalnya jelas. Tidak ada siapa yang boleh terlepas. Dan inilah yang saya harapkan daripada PDRM sebagai benteng pertahanan utama dalam domestik dalaman untuk mengangkat martabat negara kita. Saya setakat ini dengan rakan-rakan saya dalam Jemaah Menteri, dalam parti-parti komponen, nampak committed dalam hal ini. Dan saya sengaja himbau dan singgung hal ini, kerana mau tidak mau perkara ini dibicarakan.
di warung dan di kedai kopi dan di pejabat-pejabat. Mengapa kita ambil tindakan begini? Sudah bayangkan, nak cari 5 juta ringgit tambahan yang bukan dalam bajet. Nak bina bangunan yang begini lusuh. Nak baiki tanda sekolah yang telah terbiar sekian lama. Bukan mudah. Kerana kita warisi hutang sebanyak 1.5 triliun ringgit. Kena bayar hutang 45 bilion ringgit hanya bayar faedah tiap tahun. Jadi bagaimana boleh kita maafkan orang yang senang-senang boleh punggah kekayaan jadi puluh-puluh bilion? Tak boleh, saudara. Dan pulangan wang itu bukan untuk memperkayakan orang. Kita dapat puluh bilion itu balik untuk apa? Baiki IPD, baiki rumah rakyat, baiki sekolah, tambah scholarship anak-anak, baiki hospital, termasuk hospital Melaka. Saya tak nak pergi tengok. Hari ini satu cukup IPD. Ketua Menteri ajak saya pergi hospital Melaka tengok taif lagi. Saya kata bukan letih lah saya kalau gitu. Bukan dia bagi ajak pergi makan, sedap dia ajak pergi tengok hospital teruk, IPD yang paling teruk. Ini Ketua Menteri ni. Tapi maknanya saya salute kerana inilah pemimpin yang prihatin pada permasalahan rakyat. Dia ni ucapan ni begitu, dia singgung sikit puji. Jadi saya nak sudah faham seperti macam pencukaian. Kita naik kadar elektrik tapi tak menyinggung 85% yang semua ada di sini tak bayar tambahan kadar elektrik. Tetapi paling kaya 15% bayar. Selama ini kita bagi subsidi ni, subsidi termasuk kepada orang kaya. Saudara tahu tak 15% yang kita bagi subsidi elektrik ini berapa untung pulangan balik kepada kerajaan? Tarik subsidi, bukan naik harga elektrik, kadar elektrik. Tarik subsidi kepada golongan paling kaya 15% ini. Berapa kita dapat? 4.6 bilion ringgit. Itu yang sebab saya tengok STR saya tambah, bantuan kepada sekolah, anak-anak sekolah kita tambah. Ya. STR tahun lalu 2023 8 bilion ringgit. Tahun ini 10 bilion ringgit. Bagaimana kita boleh? Kerana hasil kita peroleh. Ya. Kalau tidak minyak itu tiris. Minyak diesel. Baru ni pasukan keselamatan bagi laporan kepada saya. Kisah Pulau Sebatik. Sempadan Indonesia. Setengah kita, setengah Indonesia. Penduduk 4,000. Sebelah Indonesia 10,000. Minyak yang diambil untuk 15,000. Maknanya 10,000 itu untuk kita subsidi kepada orang lain. Mana tak jadi banyak. Tetapi nak tukar tak boleh. Sebab ejen-ejen penyakau ni ramai. Dan ejen-ejen penyakau ni bukan orang-orang kecil. Dia ejen pada orang sebesar. Datuk Seri belakang. Jadi siapa yang berani sentuh? Jadi dibiarkan sekian tahun. Pemimpin seorang dari negara jiran, saya tak boleh sebut sebab ni sensitif pula. Dia kata kat saya, kapal-kapal nelayan ini yang besar, itu minyak diesel itu minyak daripada Malaysia, minyak subsidi. Jadi sudah percayalah, ketirisan ini mesti dihentikan. Badan penguatkuasaan, baik PDRM, ya, custom, APMM, mana saja, mesti tahu selamatkan dana kita, pulangkan balik kepada rakyat. Ya. Jangan fikir kalau sudah fikir nak pulang kepada pimpinan, tak. Potongan gaji untuk menteri kekal 20%. Perdana Menteri sampai sekarang tak ambil gaji. Ya. Sebab tu saya nak Turaus bagi makan percuma. Tetapi pulangan itu kalau dapat, kita pulang kepada rakyat. Saudara ingat saya tak terasa. Saya Perdana Menteri Malaysia. Wah, di mana-mana dunia orang hormat. Tapi boleh tengok IPD begini, kalau saya jadi pejabat di sini, pejabat Perdana Menteri menjadi macam mana saya rasa? Sebab itu saya nak pemimpin turun ke bawah
Tengok sendiri. Saya duduk sekejap di kantin tadi. Jadi kalau orang biasa minum ais satu gelas, teh ais, dia kena minum 2. Sebab berpeluh dia sama banyak dengan minum teh tadi. Sebab itu, kita kena ambil perhatian tentang apa yang berlaku di bawah. Dana tak cukup, maka kita selamatkan negara ini. Tolonglah faham. Mengapa saya keras bab ini, saya tidak mau tolak ansur? Kerana saya nak selamatkan negara ini. Dan negara ini boleh kumpul 15 bilion ringgit kalau kita selamatkan. Saya bagi contoh tebatan banjir. Bila kita ambil alih tanda betul-betul, kita selamat 1.5 bilion. Jalan wibawa, setakat ini kita selamat 400 juta ringgit. Bayangkan, tiap kontrak selamat 400 juta, yang ini selamat 1 bilion. Kerana kita tak tolak ansur dengan ketirisan dan penyalahgunaan kuasa. Jadi, rakan-rakan, saya sengaja himbau perkara ini kepada PDRM, kerana PDRM harus faham mengapa beberapa tindakan itu kita tegas, dan kalau dia sampai dari atas sampai ke bawah kita begitu, hasil negara akan bertambah, imej negara bertambah baik, dan kebajikan rakyat juga akan lebih terjamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.